Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, jadi hari ini nak ajar tentang soalan ni lah. Soalan ni memang confuse dan korang perlu tahu format dia. Memang ada format dia. Okay, so soalan ni ialah determine the length of LM. Okay, ni lah. LM maksudnya ini garisan ni. Dia nak tahu garisan ni berapa in terms of y. Okay, in terms of y. Ni y lah. Okay, kalau kalian cari dia punya length of LM dalam terms of y. Itulah, ni y ni. Okay, so step pertama kita kena tahu format dia. Okay, jadi format dia ialah C square equal to A square plus B square. So, ini ialah dia punya format untuk cari length ini, LM ini. Untuk semualah triangle, kalau nak cari dia punya panjang, triangle belah bahagian sini, bahagian yang 90 darjah, okay, side yang ada 90 darjah ini iaitu KM dan juga ML. Format dia ialah macam ini. Okay. Bila kau dah tahu panjang ini, bahagian sini, iaitu berlawanan dengan 90 degree yang side ini, iaitu 7y minus 3. Senang dah. Jadi guna formula macam ni. So, C square ini melambangkan inilah 7y minus 3. So, C square ialah 7y minus 3 untuk soalan ini. Okay. So, macam mana nak tahu? So, sekejap. Ini triangle. Dan ini ialah 90 darjah. So, bahagian yang berlawanan dengan 90 darjah ni, iaitu panjang yang dia punya side paling panjang, iaitu ialah C. C square ni ya. C square ini. So, 7, okay. C square bersama dengan 7y minus 3. Square lah. So, macam mana nak kira nanti? Okay, nantilah. Sebab sekarang ni tengah bincang dia punya format macam mana nak cari length of LM, okay, in terms of y. Jadi A square ini ialah sama ada 4y tolak 1 ini ataupun LM ini, okay. So LM ni memang tak ada length dia, so kita akan bagi satu huruf lah, apa-apa huruf korang nak letak. Tapi untuk senangkan kerja, gunakan format ni. So kita letaklah 4y tolak 1 ini ialah B square. Kita jadikan dia B. Jadikan dia B. And then yang LM ni kita jadikan dia A. 7y minus 3 ialah C. Okay. Okay, bila kita dah tahu format dia dan kita dah tahu dah A mana satu, B mana satu, C mana satu. Jadi, kita akan selesaikan dia lah untuk dapatkan jawapannya. So, boleh hafal formula ni. So, mana-mana soalan seperti ini dia nak minta kamu semua cari panjang C, okay, iaitu bahagian yang paling panjang dalam triangle berlawanan dengan 90 degree tu. Okay, inilah formula dia. C square bersamaan dengan A square dengan B square. Dalam soalan ini, dia akan jadi seperti ini. So, C square ialah 7y minus 3 square equal to kat sini, A square. A square kita tahu. A itu apa kita tak tahu. Jadi, kita akan letak A square tambah plus B square. B square ialah 4y minus 1. So, kita letak sini dalam kurungan 4y minus 1 square.
So seperti ini korang dah dapat macam, jadi selesaikan dia lah. Seperti yang Kak ajar sebelum ini, macam mana kita nak buat. Kalau seperti ini, 7y minus 3 square, Kak dah ajar dah cara senang untuk selesaikan macam ni, algebraic macam ni. Expression macam ni, bukan algebraic, silap. Okay. Jadi macam mana? First step, hari tu Kak kata 7y, kita akan buat dia jadi square. So 7y square, okay, Kak tulis tepi ni, 7y square ialah 7 darab 7 ialah 49. So 49 y square. Faham? Kemudian next step, 7y darab dengan 3. 7y darab dengan 3 ialah 21y. Okey, 21y. 21y darab 2 ialah 42y. 42y. Dekat sini 42y. So tanda kat sini, simbol kat sini kita tak perlu letak apa-apa lagi. Simbol negatif or positif, yang tu selepas kita kira semuanya, okey. So next 42y, okey, ini langkah yang ketiga. Langkah keempat, 3 square bersamaan dengan 9. So simbol di sini, kalau sini negatif, negatif kat depan, positif kat belakang. Ini cara yang saya ajar pada part hari tu, korang boleh tengok semula supaya dapat tahu cara macam ni. Tapi memang kalau kamu semua tak faham tentang metod yang ni, yang senang ni, so buat satu persatu. So ini ialah metod pertama kalau nak buat yang expression macam ni. Okay, kalau tak faham yang ni, saya tunjuk satu lagi cara. Satu lagi cara ni mungkin semua dapat faham lah. Okay, metod yang ni kita buat, bahagikan dia kepada, pecahkan dia kepada 2 kurungan. Sebab ini square, maksudnya ada 2 kurungan. 7y tolak 3 darab 7y tolak 3. 7y tolak 3. So, step pertama kita buatlah 7y darab 7y ialah 49y square. 7 darab 7, 49. Y darab y square. So, ia akan jadi 49 y square. Seterusnya 7y darab negatif 3. Negatif 3, so dia akan jadi negatif lah. 7 darab 3 ialah 21 y lah, tak ada apa-apa y. 7y darab negatif 3 ialah negatif 21y. Okey, dah siap untuk 7y. Kita akan buat untuk negatif 3. So, negatif 3 darab 7y ialah negatif 7 darab 3, 21. So, y lah. Okey, seterusnya negatif 3 darab negatif 3, negatif, ia akan jadi positif di sini. 3 darab 3, 9. Okey. 3 darab 3, 9. Okey, seterusnya ni belum siap lagi. Kita ada like term di sini iaitu negatif 21y, negatif 21y. Jadi negatif 21y tolak 21y ialah negatif 42y. Jadi 49y square tolak dengan 42y tambah 9. So, ini ialah jawapan akhir untuk kita dah selesaikan untuk 7y minus 3 square. So, ini ialah jawapan dia lah untuk expression tu. So, ada beberapa langkah di sini lah. So, ni first, second and third.
Kalau korang tengok yang method first tadi kan buat, memang dapat jawapan yang sama seperti ini. Hanya ada satu sahaja cara dia. Macam ni je. Terus akan dapat tu jawapan ni. Cuma takut ada confuse berlaku, takut ada silap berlaku di situ. Jadi cara selamat, buat saja cara seperti ini. Okay. So bila buat cara seperti ni, korang akan dapat 49Y tolak 42Y tambah Y. Okay. Korang dapat dah cara ni kan. So kan akan padam mana yang tak berkenaan. Takut confuse apa-apa nanti kan. So ingat cara ni. Kaya tulis final answer saja. Okay. So final answer tadi ialah 42Y 49Y square Okay, cara yang pertama yang senang tu, okay, macam mana nak dapat 49Y square, 7Y darab 7Y, okay. First step 7Y darab 7Y, korang akan dapat 49Y square. Seterusnya, tolak 42Y. Kalau ikut cara yang mudah, 7Y darab dengan 3, kemudian akan dapat 21Y. Kemudian 21Y tu korang darab dengan 2, akan dapat 42Y. Negatif darab di mana? Negatif korang dapat dari sini, korang letak negatif kat sini. So korang akan dapat negatif 42Y lah. Senang dia guna cara yang first tu. Dia sangat mudah. Boleh tengoklah video sebelum ni, ada Kai buat macam mana cara mudah untuk selesaikan expression dengan senang. Okay, memang senang cara ni. Kemudian tambah 9. Macam mana nak dapat tambah 9? 3 square. 3 square, 3 darab 3 ialah 9. Macam mana dapat positif? Ni memang formula dia, ada formula dia lah yang cara senang tu lah. Tengoklah video tu. Baru dapat tahu lagi lah. Kayak memang ada tunjuk kat situ cara step by step. So ini kita nak fokuskan tentang soalan ni. Okay, seterusnya A square. A square ini kekal A square lah. Kita tak boleh buat apa-apa. Okay, nampak macam 9 ni. Kemudian kita akan selesaikan 4Y tolak 1 square. So sama macam cara tadi, saya akan buat cara yang mudah sajalah. Kalau korang confuse, boleh buat cara satu persatu. Okay. So 4Y square akan jadi 16. 4 darab 4 ialah 16. Saya ni positif. Mana kaya dapat positif? Ni lah positif ni. Sekejap. Positif 4Y square. 4 darab 4 ialah 16. Y darab Y ialah Y square. Seterusnya 4Y darab 1 ialah 4Y. 4Y darab 4Y ialah 8Y. Mana kali dapat negatif ini daripada sini, ikut formula dia. Sedikit lah. Kenapa ni? Okay, so macam mana kita dapat nombor 1 ini? 1 square akan dapat 1 darab 1 ialah 1 lah. Okay. Mesti banyak orang banyak yang tertanya kenapa kalau letak kurungan yang macam ni. Lagipun kurungan ni memang dah habis, dah terbuka sebab kita dah selesaikan dia. Tetapi kenapa kalau letak satu lagi kurungan? Sebab kita ada positif kat depan ni. Positif depan ni bukan hanya sekadar positif saja, tetapi akan jadi positif 1 dalam kurungan apa benda nombor tadi, okey? So, posisi 1 ni kena darab dengan nombor kat dalam kurungan itu. Kurungan yang Kai buat tu. Kalau korang tak letak kurungan tu, dia akan jadi seperti ni. Positif 16Y square tu ni. So, akan jadi positif saja.
Okay, kalau positif tu memang senang, tak perlu buat apa, memang jawapan dia memang kekal seperti itu. Kalau negatif, itu menjadi masalah lah. Okay, kalau tengok kalau negatif, buat kurungan 16y square. Okay, negatif. Kalau tak buat kurungan jadi macam ni. Negatif 16y square. Negatif yang ada kurungan, kurangkan darab negatif 16y square ialah negatif 16y square. Kemudian darab lagi dengan number yang next, negatif. Contohnya negatif 8y, dia akan jadi positif. So, dia memang tak akan sama macam ni. Jadi, nasihatkan, tolong buat kurungan yang seperti inilah. Kurungan ini. Kalau korang tak buat kurungan tu, memang akan ada kesilapan berlaku. Nanti jawapan yang kat bawah tu memang akan salah. Kan nak tanya, adakah kamu semua faham macam mana nak dapatkan jawapan ni 16y square tolak 8y tambah 1? Kan expand kan 4y tolak 1 ni. Tolak 1 square ini kan expand kan dia. So kalau nak tahu cara dia satu persatu, korang boleh buatlah dekat kertas, tapi kan ni buat cara yang sedang macam ni. Okay, so mari kita dah selesai macam ni 16y, kita akan buat yang seterusnya. So seterusnya apa yang kita perlu buat ialah, so ni lah positif. Positif ni darab dengan positif ni, darab dengan ni, darab ni, darab ni. Dia masih sama lah sebab dia positif. So korang salin balik untuk senang. Takut ada kesilapan berlaku, so salin balik. 41y tolak 42y tambah 9 equal to a square tambah 16y square tolak 8y tambah 1. Okey, kurungan dia kita dah buka. Kurungan ni kita dah buka sebab kita dah darabkan positif ni dah darab. Okey, memang betul kalau kita buat macam tu. Kalau tak buat tu habis. Okey, habis. Seterusnya kita dah buka dah semua kurungan kan. Jadi, number yang selain a square, kita akan bawa ke bahagian kiri. So, 16y square akan bawa ke kiri, negatif 8y pun sama, positif 1 pun sama. Jadi, bahagian kanan hanya ada a square saja. So, salin balik. Okey, kita salin balik macam mana? So, 49 y square tolak 42y tolak 42y tambah 9. Jadi 16y square, positif 16y square dibawa ke kiri ialah negatif 16y square. Kemudian negatif 8y dibawa ke bahagian kiri jadi positif 8y. Kemudian positif 1 di bawah bahagian kiri jadi negatif 1. Okey? Faham? Okey, kemudian equal to a square. Inilah a square ni. Jadi seterusnya kita akan selesaikan di bahagian kiri ini. Yang mana yang like term kita tolak, yang mana perlu tambah kita tambah. Okey. So kita susun ikut like term di dahulu. Seperti 49y square sama dengan negatif 16y square. So tolak 16y square tolak 42y tambah dengan 8 kemudian 8y tambah 9 tolak 1 equal to a square. So 49y square tolak dengan 16y square akan jadi 33y square. Seterusnya negatif 42y tambah 8y ialah
tolak negatif 34Y. Tolak tu negatif lah. Kemudian tambah positif 9, tolak 1 ialah positif 8. Kemudian equal to A square. Okey, disebabkan A ini ialah square, kita tak nak A square, kita just nak A. A ialah LM, panjang LM tu. So, kita akan jadikan dia, kita gunakan square root untuk selesaikan inilah. Sebab kita nak A square tau. So, akan jadi macam mana? Kita akan buat macam ni. Ingat lagi tak ni? A square ni macam ni. Square root ni. Bila kita buat bahagian kanan square root, belah kiri pun kita akan buat square root juga. Okay. Kemudian kita salin balik. 33 Y square tolak 34 Y tambah dengan 8 equal to A. Kenapa dapat A? Sebab A square ni kita dah buat square root. Jadi square root A equal A square equal to A lah. Kemudian 33Y square tolak 34Y tambah 8 yang dalam square root ni, kita dapat selesaikan dia. Jadi kita just biarkan macam tu. Jadi jawapan untuk soalan determine the length of LM in the terms of Y, jawapannya ialah ini. 33 Y square tolak 34Y tambah 8. Okay, dalam square root tau. Square root tu kena lukis. So, inilah jawapan dia. Sebenarnya, soalan ini Kai ambil daripada buku teks. Okay, sebab first of all memang Kai pun confused juga. Kau boleh tengok kat buku teks. Dia dalam latihan buku teks. Sekejap Kai tengok balik. Page 27. Ni soalan kebat lah. Muka surat 27. Soalan 8. Okay, soalan dia memang sama lah. So, boleh rujuk lah video Kai ini. Jangan lupa untuk like dan juga subscribe lah. Okay, Kai ulang sekali lagi. Cara-cara dia nak buat step by step. Tapi ni simple punya lah. Takut korang confuse lagi. So, first, kamu semua akan cari formula dia dahulu ikut soalan. So, soalan ini formula dia lah C square equal to A square tambah B square. C dalam soalan ini ialah 7Y tolak 3. A dalam soalan ini ialah L dan juga M. Panjang L dan juga M. B dalam soalan ini ialah 4Y tolak 1. Jadi, masukkan komponen-komponen 4Y tolak 1, 7Y tolak 3 dan juga A ke dalam format ini. Kemudian selesaikan. Itu sahaja. Memang sangat-sangat senang. Okay, buat step by step supaya tak ada confuse, tak ada silap yang berlaku masa korang nak selesaikan itu. Harap video ini dapat membantu anda semualah dalam menjawab soalan kebat seperti ini. So, ingatlah formula dia. So, soalan mana-mana pun dapat jawab. Okay, itu sahaja. Terima kasih. Assalamualaikum semua.